Nombor 3, diberi transformasi A ialah pantulan pada garis X sama dengan 5. Lepas tu dia kata Q ni imej bagi P di bawah gabungan transformasi AB. Perihalkan transformasi B. Kita tahu dia ni AB. Bila AB maksudnya dia buat B dulu, baru dia buat A. A ni kita tahu pantulan X sama dengan 5. Lepas tu dia kata P di bawah gabungan transformasi. Dia kata Q ni imej. Jadi ni imej, ni objek lepas dia melalui transformasi AB. Jadi kita tahu P ni objek, P ni lepas dia melalui transformasi, nampak? B dulu kan, lepas melalui transformasi B dia akan dapat A1. Lepas melalui transformasi A baru dia dapat Q. A kita dah ada, pantulan X sama dengan 5. Jadi kita boleh terbalikkan je. Okey. Jadi sekarang daripada Q kita pantulkan X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 dekat sini. Nampak? Bila kita pantulkan, nampak jarak dia 1, jarak dia 1, jadi dekat sini. Sini 1 2 3 kan. 1 2 3, sini pun 1 2 3. Okey. Jadi nampak? Okey. Jadi ini ialah A1. Lepas tu kita tengok, sekarang kita dah dapat A1. Daripada A1 ni nak pergi P, apa yang terjadi? Nampak? A1 nak pergi P. Nampak tak? Ini sebenarnya pantulan lagi. Jadi ini ialah pantulan X sama dengan 3. Nampak tak? Sini dengan sini dia sama, dia copy kan, dia terbalik. Jadi ini pantulan X sama dengan 3. Transformasi B ni pantulan. Ni garis Y, jadi Y sama dengan 3. Okay, dia kata B, satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi AB. Jadi macam ni pergi sini, macam mana dari sini boleh pergi sini? Kalau kita tengok ni, nampak tak? Kalau kita pusing 180 darjah, kita boleh dapat macam ni. Jadi 180 darjah ni sama je kiranya 180 darjah ikut arah jam dengan lawan jam sama je. Jadi kita tak sebut arah ikut arah jam atau lawan jam, kita terus sebut putaran 180 darjah. Cuma kena tahu bila pusing ni pusat dia dekat mana. Jadi cara nak buat kita sama macam kita buat putaran biasa. Kita ambil kat mana ni? Persilangan garis tengah. Persilangan dua garis tengah. Jadi macam mana nak dapat garis tengah ni? Okey, kita ambil titik yang sama, yang ni dengan yang ni, nampak? Kan titik yang sama kita gabungkan, kita ambil, kita buat garis tengah. Ni garis pertama. Okey. Lepas tu lagi satu. Okey, nak ambil yang mana? Yang ni dengan yang ni. Boleh. So yang ni dengan yang ni, okey, kita sambungkan, nampak? Jadi garis tengah dia ialah dekat sini, nampak? Jadi nampak dia bersilang. Ni garis pertama, ni garis kedua. Dia bersilang dekat sini. Kalau tengok titik yang saya buat ni, koordinat dia ialah 5 sini. Sini ialah 3. Jadi pusat dia dekat 5, 3. Nombor 4, diberi transformasi M ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 4, 4. Alamak tak mat. Jadi M ni tulis sini putaran, putaran 90 darjah arah jam, pusat dia 4, 4. Okey. N ialah pantulan, N ni pantulan X sama dengan 4. Okey, jadi A lukis imej bagi objek H di bawah gabungan transformasi MN. Kita tahu bila sebut MN, kita akan buat belakang dulu, N dulu, baru kita buat N. Jadi N ni pantulan X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 dekat sini, nampak? Jadi dia akan pantul jarak yang sama dekat sini. Kalau sini 1, sini pun 1, nampak? Dia akan ingat tempat ni
naik atas kan, 21. Sini pun sama, naik atas 21. Jadi kat sini nampak. Kita copy, cuba kita bayang macam dia tengok cermin. Okey, macam ni 1 2, sini 1 2. Nak lukis terus pun boleh. Nak kiranya nak terus daripada titik ni kita lukis, kita terbalikkan ataupun kita pergi terpantulkan dia dekat garisan ni. Di sini, kat sini. Okey. Sekarang kita dah ada H1. Ni lepas N. Okey. Lepas N, lepas tu M ialah pantulan arah jam pada 4. Jadi 4 dekat mana? 4 dekat sini. Jadi pantul arah jam dia ke bawah. Okey. Jadi pantul arah jam ni kita bayangkan macam kita buat simbol ni tahu, macam kipas macam ni. Okey, kita tarik X, lepas tu Y kan, nampak? X, Y. 1 1. Jadi kita bayang kalau 90 darjah dia turun, yang melintang akan jadi menegak dari pusat melintang jadi menegak. Jadi titik ni akan ada dekat sini. Ni baru titik yang pertama. Okey. Daripada sama juga kita ambil titik kedua, saya ambil ni dekat kan. Ini nampak hijau ni. Jadi sini 1 2 3 1 2. Nampak tak? 3 2. 3 2. Bila pusing 90 darjah, melintang akan jadi menegak. 3 2. Nampak? Dari pusat 1 2 3. Nampak? 1 2. Nampak tak bentuk kipas ni? Nampak? Dari sini turun sini pusat. Macam tu kipas. Okey, kita bayangkan dia bentuk kipas. Okey. So, dah kat sini, titik ni patut ada dekat sini. Sekarang kita dah ada 2 titik. Titik pertama kat sini, okay, kita sambung 2 titik. Kita dah ada titik ni dengan titik ni. Jadi, ni titik bawah. Yang ni titik atas. Okey. Jadi, kita tengok dari bawah ni, nak naik atas, dia 2 1. Nampak tak? Jadi 2 1 sini, 2 1 dekat sini, nampak? Jadi kita dah dapat sini. Sini ialah dia punya image. Settle ke? Inilah objek. Image bagi objek H ialah yang dekat sini. Okey. Dia kata perlihatkan transformasi tunggal. Dia kata apa benda transformasi yang tunggal yang satu je sama dengan NN. Apa benda yang bila kita buat kita boleh dapat sama. Kalau kita tengok nampak tak dia macam pantulan. Tapi pantulan dekat mana? Kalau tengok kita ambil titik yang sama sini. 1, 2. Jarak dia 2. Jadi kita tahu dia mesti pantul tengah-tengah. Nampak? Jadi tengah-tengah. Betul ke tengah-tengah ni? Okay, tengah-tengah macam ni kan. Okey. Jadi garis ni garis apa? Kalau kita tengok nampak X dengan Y ni sama. Jadi sini ialah Y sama dengan X. Ataupun kalau orang yang tak tahu macam mana nak buat garisan, dia sebenarnya macam ni lah. Y sama dengan MX tambah C. Kita tengok dia lalu dekat kosong kan. C sama dengan kosong. Lepas tu Y dengan X kita ganti dengan mana-mana koordinat. Kalau kita tengok bila X 2, Y 2. Betul? Jadi 2 sama dengan M2. C dah kosong. M sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat Y sama dengan M ni 1. Jadi 1 tak payah tulis X. Dapatlah Y sama dengan X. In case kalau kita buat garisan, kita tak tahu kan dia punya ni, kita boleh buat macam ni lah. Y sama dengan MX tambah C. Okay.